Seterusnya untuk perkembangan dari negeri Selangor langsung bersama Samsia Samsi. Silakan Sam. Baik, terima kasih Miza. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari hari ini mengumumkan senarai 11 portfolio ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri untuk 5 tahun akan datang. Selain berperanan sebagai Menteri Besar, beliau turut memegang portfolio pembangunan tanah dan sumber alam serta keuangan dan tindakan ekonomi. Adun Sungai Tua itu juga memegang portfolio pemodenan pentadbiran dan digitalisasi kerajaan, komunikasi strategik serta pendidikan dan pembangunan modal insan. Dalam pada itu, 3 adun dilantik semula ke jawatan itu iaitu Eng Zihan sebagai Esko Pelaburan dan Perdagangan dan Mobiliti, Insinyur Izham Hashim Esko Infrastruktur dan Pertanian dan Burhan Amansyah sebagai Esko Perumahan dan Kebudayaan. 7 muka baru termasuk bekas Speaker Eng Sulim dilantik sebagai Esko Kerajaan Tempatan dan Pelancongan, Datuk Rizam Ismail Esko Kemajuan Desa dan Perpaduan dan Jamaliah Jamaluddin Esko Kesihatan Awam dan Alam Sekitar. 4 yang lain, Adun Kota Anggrek Muhammad Najwan Halimi sebagai Esko Belia Sukan dan Keusahawanan, Adun Banting V. Paparaidu sebagai Esko Sumber Manusia dan Pembasmian Kemiskinan, Adun Seri Setia Dr. Muhammad Fahmi Engah sebagai Esko Hal Ehwal Agama Islam dan Pembudayaan Inovasi, manakala Adun Taman Templar Amfa Aisyari dilantik Esko Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat. Premis perniagaan bangunan kerajaan, premis swasta serta rumah kediaman di Sepang diingatkan supaya tidak mengibarkan jalur gemilang yang lusuh atau koyak sempena bulan kebangsaan ini. Tindakan itu dilihat seperti tidak menghormati jalur gemilang yang menjadi kebanggaan negara. Semua pihak disaran menukar jalur gemilang sekiranya ia lusuh atau rosak bagi menunjukkan semangat patriotik. Menyerulah kepada semua masyarakat khususnya yang berada di daerah Sepang kepada pemilik-pemilik premis agar dapat memasang bendera kebangsaan kita, bendera Malaysia, jalur gemilang di premis masing-masing, dan kita mohon jugalah supaya bendera kita biarlah kita pasang yang cantik, yang baru, yang nampak gah. Jadi kepada mereka yang telah lama tak turunkan bendera, yang telah lama yang telah lusuh, harap dapatlah gantikan dengan bendera yang baru supaya dapat kita sambut hari kebangsaan kita, hari kebanggaan negara kita dengan ceria, dengan menunjukkan semangat kecintaan kita kepada negara. Beliau berkata demikian di Pantai Kelanang, Sepang. Lebih 5,000 individu hadir ke Majlis Agama Islam MAIS bagi mendapatkan khidmat nasihat berhubung pengurusan harta pusaka menggunakan sistem faraid. Ini termasuk kehadiran dari luar Selangor dan jumlah itu meningkat dari semasa ke semasa selepas pelaksanaan bulan faraid sejak 3 tahun lalu. Dari segi rujukan, yang pertama adalah berkaitan dengan rujukan orang ramai ke Majlis Agama Selangor itu memang sangat tinggi. Boleh dikatakan setiap hari lebih daripada 20 pelanggan kita yang datang ke pejabat, itu di ibu pejabat, tidak termasuk di daerah. Sebab kita ada juga pegawai-pegawai kita yang berada di Baitul Mal daerah yang juga masyarakat yang berdekatan boleh pergi ke pejabat Islam daerah untuk rujuk di Baitul Mal daerah untuk mendapatkan maklumat. Jadi saya kira pada masa ini lebih daripada 5,000 orang telah pun merujuk ke MAIS untuk mendapatkan panduan bagaimana untuk membahagikan harta-harta pusaka. Dan sebenarnya bukan itu saja, kita bukan saja menerima daripada dalam negeri Selangor, bahkan daripada luar Selangor pun ada datang juga. Setakat ini lebih 3,000 surat wasiat dan 2,500 dokumen hibah telah dikendalikan MAIS sejak 2006. Tengku Pemaisuri Selangor Tengku Pemaisuri Nur Rashikin berkenan berangkat ke program Potong Royong. Program merupakan kempen pemandulan kucing dan anjing di anjur Persatuan Pencegahan Penganiayaan Haiwan SPCA Selangor bersama Fakulti Perubatan Veterina Universiti Putra Malaysia UPM dengan kerjasama Majlis Pembandaran Kelang.
Baginda meluangkan masa 45 minit dengan mengunjungi pameran seperti pemeriksaan kesihatan kucing, pendidikan penjagaan kucing, kepentingan pemandulan kucing serta vaksinasi. Program merupakan salah satu inisiatif memberi kesedaran kepada masyarakat berhubung kepentingan pemandulan kucing dan menyayangi haiwan peliharaan. Program yang berlangsung di Meru, Kelang itu bermula semalam hingga 27 Ogos ini turut melibatkan doktor veterina bertauliah serta pelajar Doktor Perubatan Veterina UPM. Bagi mengurangkan kadar kemalangan jalan raya dalam kalangan belia, program advokasi keselamatan jalan raya daerah Petaling dilaksanakan di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bandar Utama Damansara 2 Petaling Jaya. Program anjuran Pejabat Daerah dan Tanah Petaling sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-66 itu melibatkan 50 pelajar terpilih menerusi pertukaran topi keledar. Taklimat keselamatan jalan raya, pameran dan demonstrasi penunggangan selamat turut diadakan. Kita telah mengadakan program advokasi keselamatan jalan raya yang memang kita fokuskan khusus untuk pelajar-pelajar sekolah. Sebab kita tahu kebanyakan kes-kes kemalangan yang berlaku sekarang ni melibatkan pelajar-pelajar sekolah. Jadi kita mengambil orang kata langkah awal untuk kita turun ke padang, kita berjumpa dengan pelajar-pelajar untuk kita memberi pendedahan kepada mereka tentang pemanduan atau penunggangan motor secara selamat dan berhemah lah. Program advokasi keselamatan jalan raya ini diharap dapat dilaksana secara berterusan di semua peringkat termasuk peringkat sekolah. Sekian saja berita dari RTM Selangor, kembali kepada Miza. Baik, terima kasih Sam.